Jadi bagaimana nak mendapatkan iman? Yang pertamanya melalui mujahadatun nafs, maknanya dengan cara berjuang menentang hawa nafsu jahat dan melawan bisikan syaitan yang sentiasa mengajak dan mendorong kita ke jalan kejahatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, Allah lambat dah ni, lambat ni nak pergi masjid ni. Syaitan pun bisik, alah relax lu, alah sempat lagi tu, biasanya lambat semayang tu. Kita pun relax lah balik. Dia berjaya pujuk, nafsu pun cakap tak ya pula kan, lewat sikit pun tak apa. Lepas tu dah jalan dalam perjalanan, aduh tak sempat, tak tidak, sebab tidak, tak apa, yang penting kau pergi. Ada pula satu bisikan lagi, yang penting kau pergi. Tak ya pula, slow dah balik. Tadi nak cepat, slow balik. Sampai ke masjid, Allah macam bunyi macam dah rakaat ketiga dah tu, maghrib. Tak apa, janji kau pergi, orang tu langsung tak datang. Sudahnya masuk, orang dah habis semayang, orang dah bersalam-salam dah. Tak apa dah, kata. Yang penting orang tak tahu pun kau dah semayang ke belum. Langsung tak semayang tu kan. Nampak? Macam tu lah. Kena kuat lah, kena kuat. Kan? Bukan senang tuan-tuan. Kan? Nak pula bisikan-bisikan ni pula dia datang kan time kita tengah baru aja nak memulakan kebaikan. Aku ingat aku nak sedekah lah. Nak sedekah lah. Ingat nak bagilah. Kalau aku bagi ni tinggal RM10. Aduh. Tak apa. Belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Wah, dia dengar, dia ingat ceramah tu. Belum pernah ceramah sedekah memiskinkan orang. Baru dia jalan, tiba-tiba bini dia cakap, bang, jadi tak bang kita nak makan kat luar ni? Nak makan kat luar ni kan kurang-kurang RM30-40 tak lagi ni. Langsung tak jadi, bagi 100 tadi. Kurang dengan RM50. Mak makan dulu ke pergi masjid dulu? Kalau dia pergi masjid dulu tadi, ada harapan dia masukkan duit ni. Tapi makanlah dulu bang, makan berlebih pula, langsung RM70 bayar pula. Daripada RM40 dah jadi RM70. Dah tinggal RM30. Duit minyak RM10 sudah RM20 tuan-tuan. Nampak tak? Tu nasib baik bagi buat lah. Kan? Latihan-latihan untuk mendapatkan perjuangan nak melawan hawa nafsu ni, yang pertama takhalli, iaitu berusaha berjuang membuang segala sifat jahat atau membersihkan jiwa kita pada sifat jahat. Bersihkan diri kita. Tu takhalli, nak buang benda-benda tak elok dalam hati kita. Tamak, buang. Sombong, buang. Kan? Sentiasa nak tamak ini hak orang lain, ingat macam tu. Buang. Kan? Sombong, buang. Tak ada apa-apa lah ni. Tak ada apa-apa, baru semalam cerita tentang hati kan. Tapi hari ni sombong, buang. Tak adalah, tak ada apalah. Dia baru jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kata, kena dengan speaker ni sedap betul suara aku. Dia kata, bila dia cakap macam tu, habis lah kan. Act pula dia kan. Lepas tu belum cerita lagi benda-benda lain. Sombong dengan kereta aku baru macam berkilat tak, wahal azian kan. Tapi sebab benda kadang kita sombong tak benda tak ada apa-apa. Hui, kopiah tak ada benda pun kan. Slipper kata daripada mana beli tu? Slipper tu beli kat Australia tu. Oh my kan. Dia kata beli kat Australia, tengok cap dekat bawah tu dia tak perasan, rupanya pada Terengganu. Bayang tu kan. Tapi nak sombong punya hal tu kan kira sombong baju. Cantik baju aku ni, buntang mata orang, tempah baju sepapan tempah nak pakai raya tahun lepas. Tiba-tiba PKP, padan muka tak boleh pakai kan. Ya cakap apa antaranya lah. Dan begitu juga buang perasaan dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruk di Malaysia ni dua-dua pakai, hasad dengki, dua-dua pakai. Jadi apa Nabi pesan? Hasad mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Yang kedua tahalli. Tadi takhalli, di tahalli kan. Tahalli ni isi jiwa kita dengan benda-benda baik pula. Dah buang benda jahat, isi benda baik. Macam kereta kita lah, bila kita servis kan, dia kata nak tak flush, cuci habis, boleh keluarkan semua minyak hitam tu, tak ada tambah lagi dah, buang kosong betul-betul, baru masuk minyak baru, boleh. Macam enjin tu
Barulah masukkan benda-benda baik, sedekahnya, datang masjid. Ya tuan-tuan, tuan-tuan cuba buat. Ini masa paling baik sekali. Datang daripada subuh sampai isyak, pastikan berjemaah, jangan tinggal. Cuba kita letak target 40 waktu berturut-turut berjemaah tanpa gagal. Cuba tengok 40 waktu, cuba catat, cuba buat, tengok boleh tak? Arwah Haji Azmil Mustafa pun boleh capai. Tuan-tuan tak boleh, tuan-tuan kena buat. Tuan-tuan tengok macam mana pun nak berjemaah juga. Alamak dah tak sempat ni, panggil anak-anak mari kita jemaah kat rumah, kita berjemaah. Janji mesti cukup 40. Boleh nak buat? Cuba lah kan. Masa tu lah ujian datang. Ujian datang, alah abang, tak apalah, janji semayang, janji cepat sudahlah, nak berjemaah pula. Tu ujian dia. Kan setelah pembersihan selesai, kita isi pula benda yang baik. Dan ketiga, tajalli, iaitu peringkat merasa nikmat. Rasa nikmat bila meninggalkan atau membuang benda-benda yang tak baik, dan begitu juga merasakan nikmat apabila kita melakukan benda-benda baik dengan mengagungkan Allah. Jadi makna kata semua dia rasa nikmat. Dia tinggalkan benda tak baik pun rasa nikmat, dia buat benda baik pun dia rasa nikmat. Dia tak ada rasa berat. Aduh, kena semayang kat masjid dah pula. Aduh, dia tak rasa berat macam tu. Habislah duit aku ni, kan? Saya dulu waktu keluarga saya cakap dengan mak saya, waktu saya pergi umrah dulu, kali kedua pergi dengan mak saya, pergi dengan adik saya. Masa tu saya cakap dengan mak saya waktu lepas makan tengah hari tu, mak ingat nak bawa lah keluarga kita yang susah-susah tu, nak bawa pergi umrah lah, nak belanja dia orang yang susah tu. Mak saya kata, kau dah cakap kat Madinah ni kau kena buat tau. Mak saya cakap, memang nak buat lah ni. Akhirnya pada hujung 2018 saya buat lah. Kira-kira 15 orang menung tuan-tuan. 15 orang lah. Ramai pula yang susah dengan keluarga ni. Kira-kira termasuklah ada saudara yang dah masuk senarai insolvency, ada senarai ni. Tak apalah, pergi kat bank, keluarkan duit, keluarkan cek, apa semua bagi. Dua menung. Yang pertama saya, yang kedua buku akaun. Menung tuan-tuan, menung. Fikir tak, bayangkanlah 15 orang tuan-tuan. Kan, ni cerita betul. Sebagai manusia ni saya beritahu betul. Nak kata tak ada baik sangat dalam sudut debat ni, ada terasa jugalah. Tapi saya fikir, saya tinggal, padan muka aku. Aku ceramah, sedekah tak pernah miskinkan orang. Padan muka aku. Saya kata tu. Tapi saya kata tak apalah. Tapi bila keluarga tu berkumpul dekat KLIA, dah kumpul semua keluarga, anak-anak hantar, tengok dia orang, muka dia orang tu kan, dah hilanglah sikit rasa hilang duit tadi. Tapi bila sampai di tanah suci, dia orang menangis, tengok air mata dekat muka dia orang semua menangis ni, langsung tak rasa apa tuan-tuan Muslim. Langsung tak ada apa. Hilang rasa duit, tak ada tadi. Tak ada rasa apa. Alhamdulillah tuan. Tapi bila sampai balik kat Malaysia dalam 2-3 bulan lepas tu, Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak adalah dalam hati cakap mujur balik modal, tak adalah. Tapi masa tu saya sebut, siapa lagi lah yang aku nak tolong lepas ni, tolong jangan angkat tangan. Jadi tu dia. Jadi dia rasa nikmat. Orang yang dapat membuang sifat jahat dan dapat pula menghias dirinya dengan benda-benda baik, maka Allah akan singkap hatinya, dapat merasa nikmatnya beribadah dan nikmat sentiasa mengingati Allah dan sentiasa ingin membuat kebaikan. Itu dia. Dia menangis, dia ingat dosa-dosa dia dulu. Banyak je dosa aku. Aduh, kata kan, dia ingat. Kan dia rasa apalah benda-benda baik aku nak buat lagi ni. Bulan puasa ni dia dah berazam ni, dia dah simpan asing duit siap-siap dah. Ini setiap hari aku nak pergi beli kuih, hantar dekat masjid, dekat surau untuk buka puasa. Dia dah letak dah target dia. Dia letak target tu pun dah dapat pahala dah. Itulah sayangnya Allah kat kita. Benda baik, niat Allah dah kira dah. Tapi benda jahat, niat tak kira lagi selagi tak buat. Tapi kalau kita buat benda jahat tu, Allah Ta'ala kira, malahan orang yang mengikut perbuatan jahat tu dapat saham berterusan. Kalau kita ngajar pula macam mana cara nak menipu, contohlah kan.